السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الفضل وله النعمة وله الثناء الحسن. صلوات الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا المصطفى رسول الله محمد طه الأمين، حبيب رب العالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الميامين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ونسألك الله تعالى أن ترزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل حسن الختام، إنك على ما نسألك به قدير، وبعبادك لطيف الخبير. Muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertamanya, sama-sama kita ikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Letakkan tujuan duduknya kita dalam masjid yang mulia ini dengan yang i'tikaf, hadirin majlis ilmu. Tujuannya untuk mendapatkan redha Allah dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Dalam ayat ini, ayat yang pertama daripada surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru sekalian manusia. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, Ya ayyuhan nas, yang mafhumnya wahai sekalian manusia. Semua manusia, mana-mana diri yang ia daripada jenis manusia termasuk dalam seruan ini. Allah Ta'ala dalam ayat ini menyuruh, memerintahkan kita sekalian manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu, kalian sekalian semuanya wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Dan bagaimana takwa itu yang selalu diingatkan kita setiap minggu dah khutbah Jumaat, yang baru siang tadi diingatkan lagi. Takwa itu antara ta'rifannya adalah adaul wajibat wa ijtinabul muharramat, melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala yang dilarang. Untuk capai tahap ini, takwa untuk dapat melaksanakan kewajiban berhajat kepada ilmu. Jika tidak, macam mana orang itu nak laksanakan kewajipan sedang dia tak tahu apakah itu kewajipan. Dia tak tahu apakah itu kewajipan. Tidak tahu solat fardu 5 waktu itu wajib. Tidak tahu puasa Ramadan itu wajib. Tidak tahu waktu taat pada ibu bapa itu wajib. Tidak tahu zakat itu wajib. Tak tahu. Jadi bagaimana dia ingin melaksanakan kewajipan tersebut sedang dia tak tahu. Kemudian kewajipan itu diperintahkan kita melakukannya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bukanlah kewajipan itu kita lakukan dengan cara yang kita nak lakukan. Bukanlah hanya datang perintah tunaikan solat dan tidak ada panduan daripada Nabi bagaimana melaksanakan solat.
Bukanlah perintah tunaikan zakat dan tidak ada panduan daripada Nabi bagaimana ditunaikan zakat tersebut. Ada panduannya daripada Nabi SAW dan Nabi menyuruh kita melakukannya sebagaimana yang Nabi ajarkan. Maka untuk kita dapat capai taraf ketakwaan, berhajat kita kepada ilmu, mempelajari apakah yang wajib atas diri kita melaksanakan dan bagaimana melaksanakan kewajipan tersebut. Dan juga untuk menjadi orang yang bertakwa, wajib kita menjauhi segala yang Allah Ta'ala larang. Untuk menjauhi yang larang juga berhajat kepada ilmu. Jika seseorang tidak tahu perkara ini maksiat, maka boleh jadi dia melakukannya sedang dia tak sangka, dia tak tahu yang dilakukan itu maksiat. Dia tak tahu. Dia sangka dia buat ini perkara yang dibolehkan oleh syarak, sedangkan ini adalah maksiat. Contoh yang mudah, sebagian manusia menyangka memandang kepada aurat perempuan, tangannya aurat dia, aurat perempuan, memandang kepada leher perempuan, rambut perempuan, dia sangka kalau bukan dengan syahwat, ya itu tak ada apa, tak berdosa. Tak. Memandang kepada aurat perempuan yang ajnabiyah, yang bukan isteri, yang bukan yang boleh kita kahwini, yang bukan isteri, ajnabiyah. Memandang kepada aurat perempuan yang bukan isteri, yang bukan mahram, sama ada dengan syahwat atau bukan dengan syahwat. Sama ada dengan syahwat atau melihatnya bukan dengan syahwat, hukumnya haram. Kalau dia lihat kepada wajahnya di sisi mazhab Syafi'i dan juga jumhur, dan ini yang telah diijma'kan oleh sebahagian ulama dalam kitab-kitab mereka, bahawasanya wajah perempuan bukanlah aurat. Berkata Qadhi Iyad, maka kalau kita lihat kepada wajah perempuan, itu bukan auratnya. Kalau kita lihat tanpa syahwat, tidak haram. Bila lihat dengan syahwat, macam mana boleh sampai syahwat? Kita lihat, kita rasa sedap dengannya, kita rasa berseronok dengan melihatnya, maka ini hukumnya haram. Jadi kalau dia tahu ini haram, dia berjalan di luar, dia akan jaga pandangannya. Dan ini tak terlepas kita sekarang ni di luar dengan perempuan yang tidak menutup auratnya, sama ada yang muslimah tidak menutup aurat sebagai sepatutnya, dan juga yang bukan muslimah, yang kafirah juga begitu halnya. Maka jika dia tahu perkara ini haram, dia berusaha menjauhinya. Tapi kadang-kadang dia jatuh dalamnya, dan dia tahu juga dosa-dosa yang kecil ini dihapuskan dengan ketaatan. Bukan dengan maksud dia bertujuan nak buat dosa kecil tersebut, tak. Dia tidak terlepas daripada buat. Macam mana pun kena pandang, mana kau tak pandang depan ni, perempuan ni berlanggar ni. Contoh. Tetapi dosa yang begini yang kecil dihapus dengan ketaatan yang kita lakukan, dan ini daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga contoh mudah, sebagian orang sangka kalau dia berbohong, gurau-gurau je, bohong, gurau. Dia rasa itu bukanlah perkara diharamkan. Tidak. Sedangkan berbohong, mengkhabarkan sesuatu yang bersalahan dengan waqi', dengan keadaan yang sebenar, dengan realiti, sedang dia tu realiti sebaliknya. Sengaja dia sebutkan perkara yang dengan perkataan berbohong, walaupun bergurau, hukumnya tetap haram, maksiat. Nak bergurau boleh, tapi bukan dengan berbohong. Nak bergurau boleh, macam-macam perkara kita boleh bergurau dengan kawan kita, tapi jangan berbohong. Ada orang suka nak buat lawak, tapi untuk buat lawak berbohong sehingga ada sanggup buat lawak. Bukan saja berbohong yang biasa, berbohong sehingga mendustakan syarak. Lagilah teruk, lagilah bahaya. Nabi kata la yasukadzib fil jiddi wala fil hazl. Tidak boleh seorang itu berbohong, tidak diharuskan berbohong, tidak dibolehkan berbohong, sama ada dalam keadaan sungguh, dalam keadaan biasa, ataupun dalam keadaan bergurau. Jadi untuk capai takwa, kita perlu tahu
yang maksiat itu maksiat. Kena belajar, kena faham ini maksiat, maka kita berusaha menjauhinya. Kita mempelajari maksiat bukan tujuan untuk kita melakukan maksiat, tetapi untuk kita tahu ini perkara yang Allah Ta'ala haramkan dan wajib atas kita menjauhinya. Maka kalau seorang itu jahil, tidak ada padanya kadar ilmu yang membolehkan dia melaksanakan kewajiban dan meninggalkan haram, sebab dia tak tahu apa itu wajib. Kalau tahu pun tak, kalau dia tahu tapi tak tahu bagaimana melaksanakannya, atau tak tahu perkara-perkara haram, bagaimana dia nak capai ketakwaan, bagaimana dia nak jadi orang yang bertakwa. Kerana itu ada kadar ilmu yang ulama mengatakan fardu atas setiap muslim mempelajari, fardu atas setiap mukallaf muslim mempelajari, iaitu wajib atas setiap diri mukallaf yang muslim. Siapa dia sahaja, siapa dia, sama ada dia tukang kebun, dia tukang siap, dia ada siap masjid, dia tukang, dia engineer, dia doktor, dia ustaz, dia alim yang besar sekalipun, dia ada kadar ilmu yang setiap diri mukallaf yang muslim mempelajarinya. Dan inilah namakan yang maklum kita kata, yang dikatakan pada kita ilmu fardhu ain. Namun ada kadar yang daripada fardhu ain itu perlu kita lihat. Yang di sekolah itu daripada kadar fardhu ain dia ada lagi tambahan. Yang mana kadar yang lain itu perlu ditambah dengan mempelajari daripada guru-guru yang benar, daripada kitab-kitab para ulama. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya, melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Sebahagian para sahabat memberikan ketakwa, memberikan ta'rif takwa itu dengan berikan satu gambaran bagaimana halnya orang bertakwa. Seperti orang yang berjalan di atas jalanan yang banyak duri. Kalau orang berjalan di atas jalanan yang banyak duri, bagaimana halnya dia akan berjalan? Dia akan berhati-hati supaya langkahnya, kakinya itu tidak diletakkan di duri, di atas duri, tapi diletakkan di tempat yang selamat. Dan bila mana letakkan kaki di tempat yang selamat, dia akan pastikan jalan setelahnya juga jalan yang selamat. Jangan pula dia pijak lepas tu semua depan duri je. Ini nak jalan tak lepas lah, kena patah balik. Dia akan berhati-hati dan pastikan pijakannya itu adalah kaki itu memijak ke tempat yang selamat, dan dia boleh teruskan perjalanannya dengan memijak ke tanah yang selamat yang tidak ada atasnya duri. Iaitu gambaran orang bertakwa. Bila mana dia nak masuk suatu perkara, dia lihat apakah perkara ini halal ataupun tidak. Perkara ini dibenarkan oleh syarak ataupun tidak. Adakah perkara ini Allah Ta'ala redha atau perkara tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dia buat satu perkara, hatta bila sebut satu perkara, dia menjaga perkara tersebut. Dan ini kita lihat ada pada contoh yang kita boleh lihat daripada kalangan yang selain para anbiya. Mereka adalah para ulama yang sangat menjaga niat mereka dan setiap percakapan mereka dan pergerakan mereka. Sangat berhati-hati supaya apa yang mereka lakukannya kesemuanya adalah untuk ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan tentang Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Satu ketika dia berjalan dengan kawannya, dengan sahabatnya. Dia bermusafir satu negeri ke satu negeri, sehingga dia sampai ke sebuah masjid yang di penghujung negeri orang Islam, setelahnya negeri orang kafir. Maka Imam Bukhari ini diketahui dia orang yang sangat menjaga niat. Sangat menjaga niat. Dia nak buat, dia dah pastikan niatnya dilakukan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu perkara tersebut dibenarkan oleh syarak. Sangat menjaga niat. Berjaga niat, maka takkanlah niat kerana Allah Ta'ala buat maksiat. Maka dia sangat jaga perkara ini. Pada waktu tersebut, setelah mana dia sampai ke masjid,
mereka dua lakukan solat, dan setelah itu Imam Bukhari baring tidur. Jadi sahabatnya ni ingin bertanya, kenapa kebiasaan Bukhari pas sampai ke tempat solat dan baring, tiba tempat sini dia baring. Dia tanya, aku lihat setelah solat tadi kau berbaring, apakah tujuan kamu sampai di sini kemudian kamu berbaring? Dia kata, aku ingin berehat sebentar kerana aku berada di penghujung negeri orang Islam yang setelahnya negeri orang kafir. Andai orang-orang kafir menyerang negeri orang Islam ini, aku telah cukup rehatku dan bersedia untuk mempertahankannya. Lihat dari rehat itu bukan saja, bukan agak-agak rehat dulu lah, sedap orang kapit masjid ni baring. Tak. Rehat itu dengan tujuan kebaikan. Lihat bagaimana mereka menjaga niat mereka. Begitulah ni antara contoh ciri orang bertakwa. Setiap gerak-gerinya dia lihat yang dilakukan itu dibenarkan oleh syarak. Bukan setelah dia masuk baru dia tanya, boleh ke tak? Sebagian orang dah masuk kemudian dah kena tipu. Baru dia sibuk nak tengok hukum hakam syarak. Untuk apa? Untuk menyalahkan orang yang menipu dia dengan hukum syarak. Sebelum masuk kenapa tak tengok dulu? Kenapa tak tanya dulu apakah halal ataupun haram? Kalau halal, bagaimana cara yang dibenarkan oleh syarak melakukannya? Tanya dulu. Supaya dia masuk dan dia tenang, dia tahu yang saya lakukan ini berbetulan dengan syarak. Dan syarak dalam muamalah syarak sangat menjaga setiap muamalah itu tidak ada pada perkara yang tidak diketahui, tidak jelas perkaranya, yang boleh bawa kepada penipuan. Dalam syarak sangat menjaga perkara itu. Maka ini cara orang bertakwa. Ini cara orang bertakwa. Dan sebagian kita sebutkan sebelum ini, untuk dia menjaga setiap gerinya itu adakah berbetulan dengan syarak ataupun tidak, pastilah berhajat kepada ilmu. Pasti berhajat kepada ilmu, tak lepas. Tidak ada seorang alim, tidak ada seorang wali yang Allah Ta'ala jadikan dia daripada kalangan jahil. Tak ada. Bagaimana dia jadi orang wali sedangkan dia tak tahu mana halal mana haram? Jadi seorang wali itu orang yang Allah Ta'ala letak, jadikan dia di maqam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Imam Sayyidina Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, mattakhadallahu waliyan jahila. Tidaklah Allah Ta'ala menjadikan dalam kalangan wali-wali itu orang yang jahil. Tak ada. Di mana dia boleh jadi orang yang dikata wali, itu orang istiqamah melaksanakan ketaatan. Bagaimana dikatakan dia buat taat sedangkan dia tak tahu apa yang wajib, apa yang haram, apa yang dibenarkan oleh syarak dia tak tahu. Maka jalan untuk seseorang sampai kepada benar-benar mentaati perintah Allah, dia tidak terlepas daripada berhajat kepada ilmu. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menyuruh kita bertakwa kepadanya. Dan jalan saya telah terangkan secara umum bagaimana jalan untuk sampai kepada takwa. Allah Ta'ala khabarkan, bertakwalah kepada Allah Tuhan kamu sekalian, allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Yang mafhumnya Allah Ta'ala yang Tuhan kamu ini, dialah yang menciptakan kamu sekalian semuanya, manusia semuanya, kamu semua ini diciptakan daripada diri yang satu. Diciptakan daripada diri yang satu. Ulama tafsir mereka bersepakat, dan Ar-Razi mengatakan, sepakat ulama tafsir mengatakan diri yang satu itu adalah Sayyiduna Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita daripada Nabi Adam alaihissalam dengan maksud berkembang biaknya kita daripada seorang lelaki ini asalnya. Allah Ta'ala mengkhabarkan, wa khalaqa minha zawjaha, dan daripada Sayyidina Adam itu Allah Ta'ala menciptakan isterinya. Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat.
pada hari terakhir daripada 6 hari diciptakan langit-langit dan bumi. Allah Ta'ala mengkhabarkan dalam Quran Al-Karim, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا بِاللُّغُوبِ. Dan mafhumnya dan sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia yang menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam 6 hari. Dan Allah Ta'ala tidak disifatkan dengan sifat penat dan lelah. Di ujung ayat ini, wa ma massana min lughub, sebagai bantahan ataupun tuhmahan terhadap golongan Yahudi dan Nasrani. Kerana dalam kitab Taurat dan Injil juga dikhabarkan bahawa penciptaan langit dan bumi ini berlaku selama 6 hari. Tapi golongan Yahudi, mereka merubah kitab Taurat. Yang mana Nabi Musa datang kepada mereka mengajarkan Taurat, mengajarkan ajar Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatakan Nabi Musa itu Rasul. Nabi Musa mengajarkan mereka cara salat, zakat, puasa. Ajaran Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama macam ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bezanya pada syariat. Beza pada syariat, bagaimana melaksanakan solat itu ada perbezaan. Bagaimana melakukan zakat itu ada perbezaan. Bagaimana melakukan puasa itu ada perbezaan. Tapi asalnya solat itu ada, puasa itu ada, zakat itu ada diajarkan oleh Nabi-Nabi sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan zakat telah difardukan pada zaman Nabi Adam alaihi salam lagi. Bukan pada zaman Nabi kita Muhammad barulah datangnya kefarduan ini, tidak. Ia merupakan syariat juga daripada syariat Nabi-Nabi sebelumnya, tetapi perbezaan pada melaksanakannya. Adalah perkara-perkara lain yang datang yang mana daripada syariat Nabi kita Muhammad tidak sama dengan syariat Nabi sebelumnya, tetapi asas dia perkara akidah sama. Kesemua mereka mengajarkan manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatakan la ilaha illallah. Jadi dalam kitab Taurat dia khabarkan perkara ini. Mereka baca, tapi mereka memahaminya dengan cara yang salah. Mereka kata setelah Allah Ta'ala menciptakan langit-langit dan bumi selama 6 hari, Allah Ta'ala penat. Pada hari ke-7 Allah Ta'ala duduk bersandar di atas arash, dia kata. Wal'iyadzubillah. Ini menyifatkan Allah dengan sifat lemah. Maka Allah Ta'ala khabarkan wama massana bil-lughub. Yang mafhumnya tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala disifatkan dengan sifat lemah, letih. Sifat lemah, letih ni sifat kekurangan. Apa maksud lemah, letih ni? Habis tenaga dia berkurang lah. Yang berkurang tenaganya, berkurang kekuatannya, lemah. Sesuatu yang bersifat dengan kekurangan, lemah. Yang lemah bukan Tuhan. Kemudian sesuatu yang berhajat kepada yang lain untuk bersandar dan berehat, lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala masuki daripada sebarang sifat kelemahan. Dia menciptakan makhluknya yang paling besar namanya Arash. Makhluk yang paling besar nama Arash. Orang Yahudi kata Allah Ta'ala duduk atas Arash. Allah Ta'ala tidak disifatkan dengan sifat duduk, tidak disifatkan dengan sifat baring, tidak disifatkan dengan sifat berjalan dan berlari, tidak. Ini semua sifat-sifat baharu, sifat makhluk. Allah Ta'ala masuki daripada sebarang persamaan dengan makhluk. Allah Ta'ala menciptakan Arash sebagaimana kata Sayyidina Ali, izharan li qudratihi, menzahirkan kekuasaannya. Iaitu bila mana Arash itu makhluk yang paling besar, Allah Ta'ala berkuasa memerintahnya, berkuasa menjadikannya tetap di tempatnya tanpa menghempap langit-langit dan bumi. Apatah lagi makhluk yang lebih kecil daripada itu, Allah Ta'ala lebih berkuasa terhadapnya. Dan Sayyidina Ali kata, dan tidaklah Allah Ta'ala walam yattakhidhu makanan li dzatihi, bukanlah Allah Ta'ala menciptakan Arash untuk mengambil Arash tempat bagi zatnya, tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia menciptakan Arash, dia telah wujud tanpa tempat. Sebelum dia ciptakan tempat, dia telah wujud tanpa tempat.
sebelum diciptakan arah, dia telah wujud tanpa berarah. Setelah dia menciptakan tempat, arah dan arash, Allah tidak berubah, kekal wujudannya seperti mana sebelum dia menciptakan makhluk-makhluk ini. Bukanlah sebelum dia menciptakan arash, wujudnya bukan di atas arash, kemudian setelah menciptakan arash berpindah di atas arash. Bukankah ini sifat baharu? Berlaku perubahan padanya, ini sifat baharu. Allah Ta'ala Maha Suci daripada sebarang persamaan dengan makhluk. Maka kita ahli sunnah wal jamaah meyakini Allah tidak sama dengan makhluk. Kita meyakini sebagaimana keyakinan para ulama kita dan para sultan-sultan kita. Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Allah ada bukan di satu tempat, bukan di mana-mana tempat, bukan dia di arah atas, bawah, depan, belakang, kanan dan kiri. Tidak. Maha suci Allah daripada sebarang persamaan dengan makhluk. Maka dalam ayat tadi jelas diciptakan langit-langit dan bumi selama 6 hari. Langit-langit dan bumi dan apa di antara keduanya selama 6 hari. Diterangkan, ditafsirkan daripada beberapa sumber 2 hari. Yang pertama, Ahad dan Isnin diciptakan bumi. 2 hari yang berikutnya, Selasa dan Rabu, diciptakan langit-langit. 2 hari berikutnya, Khamis dan Jumaat, diciptakan apa yang melata di atas muka bumi, apa yang hidup di atas muka bumi, apa yang beri manfaat kepada manusia di atas muka bumi. 2 hari yang terakhir itu diciptakanlah binatang, diciptakan yang hidup di atas muka bumi seperti jin, diciptakan juga lembah-lembah, gunung-gunung, air dan laut. Dalam tempoh 6 hari ini berlakunya penciptaan langit-langit dan bumi, yang mana setiap hari itu pada kiraan hari kita selama 1000 tahun. Satu hari yang dikhabarkan itu bersamaan dengan kiraan kita 1000 tahun. Bermaksud berlaku penciptaan ini langit dan bumi selama 6000 tahun. Dan penciptaan langit bumi ini bukanlah bermaksud awal penciptaan makhluk dah. Sebelum daripada diciptakan langit-langit dan bumi ini berlalu 50,000 tahun. Yang mana berlalu 50,000 tahun setelah tertulisnya apa yang berlaku di alam ini sehingga hari qiyamah. Sebagaimana dikhabarkan dalam hadis Sahih Muslim, Nabi khabarkan Allah Ta'ala telah menetapkan maqadir khalaiq, bertakdir-takdir bagi hamba-hamba sehingga hari qiyamah, sebelum diciptakan langit-langit dan bumi selama 50,000 tahun. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Hadis ini Sahih Muslim, sahih, bukan hadis dhaif. Kita khabarkan hadis sahih yang mengkhabarkan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, orang yang menyampaikan khabar daripada pencipta kita. Bukan disampaikan khabar daripada mana-mana orang, bukan disampaikan khabar daripada hawa nafsunya, bukan disampaikan khabar daripada cerita dongeng yang dia dengar daripada orang dahulu, bukan. Tetapi yang disampaikan itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. 50,000 tahun, iaitu Allah Ta'ala telah merintahkan qalam untuk menulis di atas lauh mahfuz apa yang ditetapkan berlaku pada makhluk ini hingga hari kiamat. Setelah habis tulis itu, berlalu 50,000 tahun, barulah diciptakan langit-langit dan bumi. Allahu Akbar. Dan berlakunya penciptaan langit dan bumi selama 6 hari, yang setiap hari itu sama waktunya dengan hari kita 1000 tahun. Dan Nabi Adam alaihissalam daripada 6 hari ini Allah Ta'ala menciptakannya pada hari yang ke-6. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Hari yang ke-6. Nabi khabarkan hadis, khairu yawmin tala'at alaihi syamsu yawmul Jum'ah.
sebaik-baik mafhumnya, sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari adalah hari Jumaat. Dah berlalu tadi hari yang terbaik, dan namakan Sayyidul Ayyam, penghulu bagi sekian hari. Hari yang paling afdal dalam seminggu adalah hari Jumaat. Nabi khabarkan fihi khuliqa Adam, pada hari Jumaat diciptakan Nabi Adam. Pada bila diciptakan, kata ulama, diciptakan Adam setelah waktu asar. Setelah waktu asar, di akhir hari diciptakan, di akhir hari Jumaat diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Sebelum itu, bagi yang tinggal di langit, Allah Ta'ala telah menciptakan malaikat. Malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan daripada cahaya. Dan malaikat-malaikat adalah makhluk yang mempunyai roh yang mula-mula diciptakan. Makhluk yang mempunyai roh. Makhluk yang mempunyai roh adalah malaikat, kita manusia, jin dan juga haiwan, binatang. Ada roh baginya. Ada pun tumbuh-tumbuhan, batu-bata, ini dinding, tak ada roh baginya. Tidak ada roh baginya. Kalau kita pukul dinding, dia tak menangis dia. Dia tak ada roh baginya. Kalau kita tolak, kita pecahkan, dia pecahlah. Bukanlah dia lawan kita balik dah. Tidak ada roh baginya. Dia tidak hidup. Benda yang mati. Ada pun contoh kucing, kalau datang masuk kita halau, dia masuk balik. Sebab dia ada berkendak dan roh. Tapi bukan maksud kucing itu ada akal tak. Yang ada punya akal manusia punya akal. Yang datang tidak punya akal. Dan daripada makhluk-makhluk yang mempunyai roh, yang jenis makhluk yang pertama, yang mula-mula diciptakan daripada yang mempunyai roh adalah malaikat. Kemudian ada diciptakan makhluk yang lain, jin. Jin wujud. Dan dia antara makhluk yang mempunyai roh dan tinggalnya di bumi, bukan di langit, tinggalnya di bumi. Tetapi malaikat ini dijadikan bagi mereka boleh dengan cepat ke langit, dengan cepat. Dan sebelum datangnya Nabi kita Muhammad, mereka boleh naik ke langit untuk curi-curi dengar perkhabaran apa yang berlaku di atas muka bumi ini. Kerana para malaikat ada yang ditugaskan untuk melihat apa yang tertulis di lauh mahfuz dan mencatatnya. Maka ada sebahagian malaikat akan mengkhabarkan kepada lain apa yang akan berlaku pada hari berikutnya. Dan tulis kat lauh mahfuz dan mereka khabarkan saja. Sebahagian jin dicuri dengar. Kena turun. Dan jin inilah yang digunakan oleh orang-orang yang dinamakan kahin, yang peramal nasib. Tahun ni akan dan berlaku kemarau panjang, 6 bulan tak turun hujan. Nana khabar dapat daripada jin yang curi-curi dengar daripada perbualan malaikat. Dan ini dia khabar dalam surah dalam Al-Quran, bukan kita cerita. InsyaAllah akan datang kalau kita jumpa, kita bacakan surah yang dalil tentang perkara ini. Datang juga daripada hadis-hadis Nabi SAW. Ini bukan cerita khurafat dongeng yang tidak ada sumber baginya. Sumber kita adalah daripada Al-Quran dan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah, manusia yang mengkhabarkan daripada penciptaan. Dan Nabi khabarkan pada hari Jumaat uhbita minal jannah. Pada hari Jumaat Nabi Adam diturunkan daripada syurga ke atas muka bumi ini. Wa fi taba alaih, pada hari Jumaat Nabi Adam bertaubat dan diterima taubatnya. Wa fi sa'atin la yusadifuha 'abdun muslimun yusalli yas'alullah syai'an illa a'tahu iyyah. Dan pada hari Jumaat ada waktu yang jika seorang hamba berdoa pada waktu tersebut, jika dia doa pada waktu tersebut, Allah Ta'ala perkenankan doanya. Pada itu pada hari Jumaat ada satu waktu yang Allah Ta'ala perkenankan doa. Kalau seorang itu berdoa pada waktu tersebut, insya-Allah diperkenankan doanya. Bila waktu tersebut, ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan di akhir hari setelah asar, itu antara waktu mustajab doa. Banyakkan doa pada waktu tersebut. Ada yang mengatakan di antara khutbah, ada khilaf yang pelbagai. Tetapi
macam mana pun disunnahkan kita memperbanyakkan doa pada hari Jumaat. Dah berlalu dah, minggu depan bolehlah. Malam ni dikira malam Sabtu, dah berakhir Jumaat. Disunnahkan kita memperbanyakkan doa pada hari Jumaat dan memperbanyakkan solat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Jumaat dan hari Jumaat. Kerana pada hari Jumaat ada waktu yang dimakbulkan doa, yang kita tak tahu manakah waktu itu yang sebenarnya. Kalau kata lepas asar, adakah 2 minit sebelum maghrib, 3 minit sebelum maghrib, 1 jam sebelum maghrib? Ya, tak tahu kita. Maka perbanyakkan doa pada hari Jumaat. Dan Nabi Adam AS tidaklah sebelum diciptakan Nabi Adam ada Adam yang lain. Tidak. Kerana Allah Ta'ala khabarkan tadi kita baca Quran, kamu sekalian manusia diciptakan daripada diri yang satu, min nafsin wahidah, daripada diri yang satu. Dan ulama tafsir bersepakat diri yang satu itu Adam. Kita ini semua datang daripada Nabi Adam alaihissalam. Dan tidak benar sebagian orang kata sebelum Nabi Adam, yang sebelum Nabi Adam yang dikhabar Quran ini, adanya Adam yang lain. Tak benar, kerana ayat tadi jelas, wahai sekalian manusia, itu yang semua yang termasuk jenis manusia. Kamu ni semua yang dinamakan manusia, asalkan makhluk yang pertama dalam kalangan kamu adalah Adam, daripadanya kamu datang. Daripada diri yang satu ini. Bukanlah sebelum Adam ada Adam yang lain, kemudian dia hapus. Atau sebelumnya ada Adam yang lain, terhapus dia. Ada orang datang ke cerita khurafat, dia kata sebelum Adam dan Nabi kita ini, sebelumnya ada Adam yang lain. Sebelumnya ada Adam yang lain. Sebelumnya ada Adam yang lain. Dia kata Adam ini dia tidak boleh survive, mati dia. Pun yang Adam kita ni survive sampai sekarang. Mana sumber hadis Nabi? Tak ada. Al-Quran pun tak ada. Khurafat mana dia datang? Ada sebagian kata sebelum Adam kita ini ada 1000 Adam. Allahu Akbar. Ini semua perkhabaran yang mendustakan Al-Quran. Al-Quran kata apa? Kita semua datang daripada diri yang satu. Mana ada 3, 4, 5 1000 tak? Satu. Macam mana mereka boleh datangkan adanya Adam sebelum Adam? Atau mereka mengatakan ada manusia sebelum manusia. Saya ringkaskan 3 minit saja. Mereka ini kerana tersalah faham mereka dalam tafsir. Dalam tafsir tentang penciptaan manusia, bukankah kita pernah dengar, pasti semua dah dengar, bahawa bila mana bahawa Allah Ta'ala telah mengkhabarkan, Allah Ta'ala telah kehendak untuk menciptakan. Pada azal, Allah Ta'ala telah kehendak untuk menciptakan manusia untuk tinggal di muka bumi, bukan untuk tinggal di syurga. Allah Ta'ala khabarkan pada para malaikat, Allah Ta'ala telah berkehendak untuk menciptakan manusia yang mereka ini akan tinggal di muka bumi, bukan di syurga. Dan malaikat boleh bertanya, apakah mau diciptakan makhluk yang suka berperang, menumpahkan darah, melakukan kerosakan, sedangkan kami ini makhluk yang sentiasa melakukan taatan kepadamu, wahai Allah. Ini mafhum, saya bercerita mafhum. Maka Allah Ta'ala khabarkan kepada mereka, Allah Ta'ala lebih mengetahui apa yang mereka tidak tahu. Dan dalam tafsir mengkhabarkan kenapa malaikat bertanya. Malaikat bertanya kerana untuk tahu hikmah, bukan membangkang. Tak bertanya untuk tahu hikmah, kenapa nak diciptakan makhluk yang makhluk yang lain lagi di atas muka bumi. Kenapa malaikat mula bertanya? Kerana mereka lihat yang melata di atas muka bumi, yang ada roh, sikap mereka, tabiat mereka berbunuhan. Dan kita dah khabarkan Nabi Adam diciptakan pada waktu hari yang ke-6 yang terakhir. Itu sebelum itu dah ada dah binatang yang duduk di atas muka bumi ini, sudah ada jin yang tinggal di atas muka bumi ini. Kemudian barulah diciptakan Nabi Adam AS. Bahkan dikuatkan oleh kisah bila menciptakan Nabi Adam, Iblis tengok Adam dan pertikaikan kewujudan Adam. Iblis itu daripada jin. Allah Ta'ala khabarkan kana minal jin.
Maknanya iblis itu telah diciptakan dahulu daripada Nabi Adam, iaitu jin telah wujud sebelum diciptakan manusia. Dan jin tempat tinggalnya bukan di langit, tempat tinggalnya di bumi. Cumanya iblis ini pada awal sebelum jadi kafir, dia ni banyak lakukan ibadat bersama malaikat di langit. Kita sebut kata jin boleh ke langit. Jadi malaikat bertanya kenapa? Kerana dia lihat yang berada di atas muka bumi ini sebelum diciptakan Nabi Adam manusia, dan dia lihat binatang, jin, binatang apa sikapnya, berbunuhan. Macam mana Ustaz berbunuhan? Singa nak makan, dia bunuh siapa? Bunuh lembu, bunuh kambing, dia nak makan. Kemudian binatang yang jantan sama jantan nak dapatkan betina, apa berlaku? Berbunuhan. Ada sebahagian binatang satu puak dengan puak berbunuhan binatang. Jadi binatang yang puak-puak ada sama-sama gaduh. Dan kalangan jin pun begitu halnya. Jin macam kita, beranak pinak makan dan minum, dan mereka berlaku perangan bersama mereka. Malaikat lihat ini tabiat yang mereka tinggal di atas muka bumi. Maka malaikat bertanya, apakah yang mau diciptakan? Setelah mana mereka lihat tabiat berada di atas muka bumi, Allah tak ciptakan makhluk lain di atas muka bumi yang sama juga keadaannya. Tetapi Allah Ta'ala tidak menciptakan kita seperti makhluk yang malaikat lihat. Bahkan Allah Ta'ala menjadikan kita lebih mulia daripada mereka dan menciptakan kita dengan sebaik-baik ciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala menciptakan kita sebaik-baik ciptaan. Allah Ta'ala jadikan kita manusia ini makhluk, dalam kalangan manusia ini makhluk yang paling mulia, dan dalamnya ada golongan yang paling mulia, lebih mulia daripada para malaikat, itu para anbiya. Dan dalam kalangan para anbiya itu ada manusia yang paling mulia dan makhluk yang paling mulia, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wa ahsanallahu wa jazakumullahu khair. Sehingga ini perbincangan kita pada malam ini. Semoga Allah Ta'ala berikan kita manfaat dan apa kita bicarakan. Kita akhir dengan tanya sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna rabbana surra warzuqna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa jazadan 'an bala'i. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.